Assalamualaikum, Yosh Minna. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal teori. Betul ke Saitama telah memperoleh kekuatan overpower hanya daripada hasil workout yang telah dibuat oleh Saitama selama 3 tahun? Ataupun boleh ke jadi yang sebenarnya Saitama telah pun menerima kekuatan dari sumber yang tak diketahui? Teori ni tercetus disebabkan kalau kita fikirkan logik, serius lah, Saitama jadi sekuat macam ni sampaikan tak ada satu pun monster yang mampu bagi saingan terhadap Saitama, meskipun monster tersebut merupakan monster ancaman naga sekalipun hanyalah hasil daripada workout yang telah dibuat oleh Saitama, dan Saitama telah berjaya untuk melepasi limiters diri dia sendiri. So disebabkan ni ramai yang tertanyalah, betul ke kekuatan Saitama ni sebenarnya hasil daripada Saitama telah berjaya untuk melepasi kemampuan diri dia sendiri ataupun sebaliknya? Lagi-lagi baru ni aku ada terbaca satu statement pendek yang telah dibuat oleh Yusuke Murata, membuatkan aku bertambah yakin yang sebenarnya kekuatan Saitama ni bukannya hasil daripada usaha workout semata je yang telah dibuat oleh Saitama, tapi rupanya yang sebaliknya. So kalau korang nak tahu apakah spekulasi yang telah dibuat oleh Yusuke Murata tu, korang kenalah layan video ni sampai habis, okey? Macam biasa, semua ni hanyalah pendapat aku semata je. Kalau korang tak bersetuju ataupun korang ada pendapat lain ke apa, just drop je komen dekat bawah, okey? InsyaAllah aku akan baca semuanya. Darahnya janganlah jadi toksik ke apa tau. Hormat setiap pendapat orang lain. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Macam apa yang kita tahu, Saitama telah pun berjaya untuk menjadi satu karakter yang mempunyai kekuatan tak ada batas. Setiap pukulan yang telah dilancarkan oleh Saitama memang tak ada ubat tu. Memang terlalu OP gila. Selepas 3 tahun hasil daripada workout yang telah dibuat oleh Saitama tanpa henti. Setiap hari Saitama akan buat workout yang sama tanpa ada satu hari yang dia miss pun. Tak ada pun dia nak cheat day ke apa. Tak ada pun dia training satu hari, lepas tu seminggu dia cuti ke apa, dia rehat kan. Lepas tu dia makan burger lah, makan pizza ke apa semua tu. Tak ada semua tu. Workout yang telah dibuat oleh Saitama adalah dia konsisten buat push up 100 kali, sit up 100 kali, 100 kali squat, berlari 10 km setiap hari. Lepas tu hanya makan pisang je setiap pagi. Dan apa yang paling penting dalam training Saitama adalah jangan gunakan aircon ataupun heaters waktu dalam musim sejuk ataupun musim panas. Tapi itu hanyalah berdasarkan apa yang telah direvealkan oleh Saitama sendiri. Dan yang sebenarnya last training dia tu lebih kepada dia nak jimat duit je. Dia tak nak lah bayar bil-bil yang tinggi sangat kan kalau guna aircon ataupun heater. Barai. Bukannya penting sangat pun pasal training last tu. Mungkinlah ada penting sikit, tapi keseluruhannya dia lebih kepada nak jimatkan duit je. Cumanya tak ramai yang percaya Saitama telah pun memperoleh kekuatan tersebut hanyalah hasil daripada physical training saja. Takkanlah tak ada rahsia lain kan? Macam mana Saitama boleh menjadi satu karakter yang cukup kuat dan tak terkalahkan? Takkanlah Saitama tak ada buat training yang lain? Makan bersih ke, kunyah exhaust motor ke, mandi dalam kolam ais ke? Takkanlah Saitama tak ada rahsia-rahsia selain daripada dia hanya buat physical training je? Sampaikan Jenna sendiri tak percaya yang Saitama dapat kekuatan yang cukup luar biasa ni hanyalah hasil daripada standard training yang telah dilakukan oleh Saitama. Dia menganggap Saitama ni hanya memain je dan tak revealkan lagi rahsia sebenar di sebalik kekuatan Saitama. Tapi hakikatnya sebenarnya Saitama dah cakap benda yang betul dah. Dia tak main pun, dan tu hanyalah apa yang Saitama tahu pasal kekuatan yang dia ada sekarang ni. Saitama telah konsisten berlatih setiap hari sampailah ke satu tahap rambut Saitama telah pun botak, dan ini merupakan bayaran hasil daripada kekuatan yang telah dimiliki oleh Saitama. Manakala menurut daripada Dr. Janus yang merupakan founder untuk House of Evolution, dia berteori Saitama merupakan satu-satunya manusia yang telah berjaya untuk melepasi batasan kemampuan beliau. Sebabnya teori limiters yang telah dibuat oleh Dr. Janus, kesemua kehidupan yang wujud mempunyai batasan dalam diri mereka, dan hanya orang-orang yang tertentu je mampu untuk melepasi batasan yang ada dalam diri mereka. Cumanya ianya memerlukan beberapa syarat. Contohnya macam Saitama, dia merupakan manusia biasa je yang tak ada bakat dan tak ada potensi. Tapi disebabkan usaha keras Saitama selama 3 tahun tanpa henti, akhirnya Saitama telah berjaya untuk melepasi batasan diri dia sendiri dan mencapai ke satu tahap kekuatan yang tak dapat nak diukur walaupun dari Dr. Janus sendiri yang merupakan seorang yang sangat genius. So tu hanyalah sekadar teori yang telah dibuat oleh Dr. Janus berkaitan pasal konsep limiters dan kekuatan Saitama. Tapi baru-baru ni kan aku ada terbaca pasal satu spekulasi
spekulasi yang legit dibuat oleh Yusuke Murata, yang mana Yusuke Murata dia cakap Limiters bukannya rahsia sebenar pasal kekuatan Saitama. Ni bukannya aku reka cerita ke apa tau, bukannya aku buat pala tau sendiri, aku main petik je nama Yusuke Murata. Semua tu bukan. Tapi statement ni telah dikeluarkan sendiri oleh author untuk manga One Punch Man, iaitu Yusuke Murata. So disebabkan spekulasi yang telah dibuat oleh Yusuke Murata ni membuatkan aku bertambah yakin sangat yang selama ni rahsia berkaitan pasal kekuatan sebenar Saitama yang kita tahu bukannya hanyalah sekadar daripada hasil training yang telah dilakukan oleh Saitama selama 3 tahun je. Tapi berkemungkinan besar rahsia di sebalik kekuatan sebenar Saitama masih lagi belum direvealkan, dan boleh jadi Saitama sendiri tak tahu dari mana datangnya sumber kekuatan yang cukup besar ni telah dimiliki oleh beliau. So bagi pendapat aku yang pertama, first of all sebenarnya aku terima je teori yang telah dibuat oleh Dr. Genos yang mana Saitama telah berjaya untuk melepasi Limiters kemampuan diri beliau. Sebabnya kalau kita tengok dari segi kekuatan Saitama, memang tak dinafikan kekuatan Saitama sekarang ni tak ada satu pun karakter dalam anime One Punch Man mampu untuk menandingi kekuatan Saitama. Lagi-lagi serangan killer move serious punch yang dilakukan oleh Saitama mampu untuk menghasilkan satu impak yang cukup besar terhadap bumi dan mungkin pulih je menghancurkan bumi. So teori berkaitan pasal removing the limiter memang sangat-sangat logik kalau nak dikaitkan dengan kekuatan Saitama. Cumanya apa yang membuatkan kita terfikir, betul ke hanya daripada usaha keras Saitama selama 3 tahun dia buat workout tanpa henti telah berjaya membuatkan Saitama telah melepasi batasan diri beliau? Jadi dekat sini aku yakin sangat training yang telah dibuat oleh Saitama selama 3 tahun bukannya penyebab sebenar Saitama telah memperoleh kekuatan yang tak ada batas. Tapi yang sebenarnya aku berpendapat, get ready guys, aku nak bagi tahu ni teori aku tau. Saitama merupakan insan yang terpilih untuk menerima kekuatan tersebut daripada satu entiti yang baik. Kalau ikutkan sebenarnya teori aku ni berkaitan pasal kekuatan sebenar Saitama lebih kurang je macam teori yang aku pernah buat sebelum ni berkaitan pasal kekuatan yang dimiliki oleh Blast. Tapi relax guys, teori kali ni sebenarnya berbeza sikit daripada teori sebelum ni, yang mana untuk teori kali ni aku ada beberapa sebab dan bukti-bukti yang cukup kuat untuk menguatkan lagi teori aku berkaitan pasal kekuatan sebenar Saitama. Jadi teori aku, kewujudan alien G ataupun God dalam anime One Punch Man ni sebenarnya bukannya ada satu je, tapi yang sebenarnya ada alien G yang baik dan juga ada alien G yang jahat. Alien G yang jahat macam apa yang kita tahu, beliau telah pun memberikan kekuatan kepada Homeless Emperor dan juga Garo untuk melakukan agenda yang dia mahukan, iaitu menghapuskan kesemua kehidupan yang ada dekat bumi, dan yang paling penting menghapuskan tumbukan yang mampu untuk menentang LNG, dan sekaligus LNG akan cuba untuk menjadikan orang tersebut sebagai avatar ataupun korban untuk dia bangkit semula, refer dalam Redraw chapter 115 dan chapter 164. So kalau korang nak tahu lebih details pasal teori aku berkaitan pasal ada LNG yang baik dan LNG yang jahat, korang boleh layan video-video yang aku dah pernah buat sebelum ni, ataupun korang tekan je dekat atas ni, ataupun korang layan je video tu lepas habis video ni. Ok, aku tak akan borak terlalu details teori pasal LNG untuk dalam video kali ni. So poin aku yang paling penting untuk dalam video kali ni, pertama kali kita dapat tahu tentang tumbukan yang mampu untuk menentang LNG dalam chapter 156 dan chapter 164, yang mana untuk dalam chapter 164 LNG sendiri telah pun menggelarkan Saitama sebagai tumbukan yang mampu untuk menentang God. Jadi dekat sini dah memang terbukti lah yang sebenarnya LNG dah tahu dari dulu lagi Saitama merupakan manusia yang telah terpilih dan mempunyai kekuatan untuk menentang beliau. Saitama telah pun terpilih dari LNG yang baik untuk menerima kekuatan bagi menentang LNG yang jahat. Buktinya kalau kita tengok kehidupan Saitama 3 tahun yang lepas dan juga sewaktu sebelum Homeless Emperor menerima kekuatan dari LNG, kehidupan Saitama dan juga Homeless Emperor lebih kurang sama je. Yang mana 3 tahun yang lepas sebelum Saitama menjadi seorang hero, Saitama merupakan manusia biasa je yang sedang mencari pekerjaan, tapi malangnya tak ada satu pun pekerjaan yang lekat dengan Saitama, dan dekat mata dia pun kelihatan seakan seorang yang dah putus harapan. Dia dah tak kisah dah pun apa yang akan berlaku lepas ni. Sama juga macam Homeless Emperor, kehidupan beliau sebelum menerima kekuatan dari God, dia telah pun dibuang kerja, kena halau dari rumah, dan lepas dari itu Homeless Emperor telah pun menjadi seorang gelandangan. Malah bukan takat tu je, ada sampai ke satu tahap tu Homeless Emperor hampir je nak membunuh diri. Tapi apa yang membezakan Saitama dan juga Homeless Emperor, walaupun kehidupan yang terpaksa diorang tempuh lebih kurang sama je, tapi percaya ataupun tak, walaupun dekat mata Saitama kelihatan seakan orang yang dah tak ada harapan dan tak ada hala tuju, tapi hakikatnya Saitama mempunyai naluri sebagai seorang hero. Sejak dari kecil lagi Saitama mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang hero, bukannya businessman ke, bukannya cleaner ke.
Saitama. Dia nak jadi seorang hero. Buktinya kita dapat tengok Saitama telah pun kembali untuk menyelamatkan seorang budak yang muka dia macam pungkok tu daripada raksasa getam. Saitama sanggup membahayakan nyawa dia meskipun pada waktu tu Saitama tak mempunyai kekuatan apa-apa pun. Tapi disebabkan tekad dan naluri beliau untuk menjadi seorang hero yang mampu untuk menewaskan musuh dengan hanya satu tubukan je memang cukup kuat. So lepas dari itu pun Saitama telah kembali untuk menyelamatkan budak tersebut dan berjaya untuk menewaskan monster getam. Dan Saitama pun telah berusaha dengan cukup kuat untuk menjadi seorang hero yang cukup hebat. Manakala untuk Homeless Emperor pula, dia mempunyai niat ataupun pandangan yang tak baik tahu terhadap manusia. Dia anggap semua manusia ni sama je, semua manusia jahat. Dan tak lama lepas tu pun LNG telah pun muncul ke depan Homeless Emperor untuk mempengaruhi Homeless Emperor menerima kekuatan dari beliau dan menghapuskan kesemua kehidupan yang ada dekat bumi. So berdasarkan kehidupan yang telah dilalui oleh Saitama dan juga Homeless Emperor, boleh jadi LNG yang baik telah pun memilih Saitama disebabkan Saitama mempunyai sifat dan naluri sebagai seorang hero yang mampu untuk menyelamatkan manusia dekat bumi. Manakala untuk Homeless Emperor pula, disebabkan dia mempunyai niat yang jahat, dia telah pun di-approach oleh LNG yang jahat untuk memenuhi segala agenda jahat yang dimahukan. Tapi mungkinlah benda ni berlaku dalam tempoh 3 tahun sewaktu Saitama sedang berusaha dengan cukup kuat untuk menjadi seorang hero. So mungkin disebabkan usaha dan tekad yang cukup kuat telah dilakukan oleh Saitama selama 3 tahun, membuatkan Saitama adalah orang yang paling layak untuk menjadi avatar dan sekaligus memperoleh kekuatan yang tak ada batas mampu untuk menentang LNG yang jahat. Cumanya aku dapat rasakan sewaktu LNG yang baik telah pun memberikan kekuatan kepada Saitama, membuatkan ingatan Saitama telah pun hilang dari apa yang telah berlaku. Ataupun boleh jadi kalau korang perasan, selepas dia Saitama telah berjaya untuk menewaskan raksasa getam, kelihatan dekat mata Saitama seakan melambangkan semangat yang membara. Dan tak mustahilnya sebenarnya ketika itu Saitama sebenarnya telah pun memperoleh kekuatan dari LNG. Cumanya dalam proses 3 tahun Saitama training itulah menyebabkan Saitama telah berjaya untuk meriliskan full potensi dan kemampuan sebenar yang telah diberikan oleh LNG. So tu je lah pendapat aku untuk dalam video kali ni. Kalau korang ada pendapat yang lain ataupun korang tak bersetuju dengan pendapat aku ke apa, just drop je komen dekat bawah, ok? Kita share pendapat. Dan insyaAllah untuk dalam minggu ni memang full, memang pack gila dengan konten-konten manga One Punch Man. Sebabnya kita pun tahulah manga One Punch Man sekarang ni tengah hype kan. Dengan hari Khamis ni insyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, manga chapter 167 akan keluar. So aku nak tambahkan lagi hype untuk kita nantikan chapter 167 nanti. So kita layan je konten-konten untuk manga One Punch Man full pack dalam minggu ni sebelum Raya Haji. Alright. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.